Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 14 Ogos bersama saya Muhammad Azizur Rahim. Projek pembinaan jalan baharu bagi Kampung Ta'a di Ulu Kakus Tatau Bintulu sepanjang 5.8 km akan disiapkan sebelum hujung tahun ini. Projek berkenaan menelan kos berjumlah RM1 juta menerusi peruntukan dana Lembaga Kumpulan Wang Konsesi Hutan LKWKH tahun 2021. Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kakus, Datuk John Sigi Tayai memberitahu demikian ketika lawatan kerja di Ulu Kakus Bintulu. Beliau turut mengumumkan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM50,000 dan RM700,000 untuk projek transformasi luar bandar RTP kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Robert Nuing. Beliau menambah cadangan untuk membina jalan raya dari Rumah yang menuju ke Penyarai sepanjang 16 km termasuk pembinaan sebuah jambatan menyeberangi Sungai Kakus telah dimaklumkan kepada Jabatan Kerja Raya. Datuk John Siki dalam pada itu turut melawat beberapa tapak projek di Dun Kakus termasuk tapak projek Baik Pulih, Jalan Penyarai Tatau dan tapak projek bekalan air alternatif Sarawak Sawas di Lubuk Kubung. Beliau turut mengingatkan pihak kontraktor yang terpilih dapat menyiapkan projek-projek berkenaan mengikut masa yang telah dijadualkan. Kementerian Kesihatan bahagian Bintulu perlu bekerjasama dengan Jabatan Penerangan bahagian Bintulu dalam usaha menyampaikan hebahan berkenaan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD, terutamanya kepada penduduk di pedalaman Bintulu. Ke arah itu, Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing akan menyediakan sebuah bas untuk kedua-dua agensi terbabit dalam memberi perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar selain memberi maklumat mengenai HFMD. Datuk Seri Tiong menjelaskan langkah ini penting memandangkan kes HFMD di negeri ini menunjukkan trend meningkat dan penduduk luar bandar perlu memahami situasi penyakit tersebut dalam kalangan kanak-kanak. Bagi negeri Sarawak, pengingatan HFMD yang melibatkan jangkitan EV71 mempunyai trend statistically dengan kemuncak setiap 3 tahun dalam kalangan kanak-kanak. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Town Hall HFMD di Bintulu. Mengenai program Town Hall tersebut, ia bertujuan meningkatkan pemahaman ibu bapa, guru dan pengusaha taman asuhan kanak-kanak mengenai HFMD selain pendedahan langkah-langkah pengawalan penularan penyakit tersebut. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing memberitahu kempen kesedaran tentang pentingnya penjagaan mata dan bahaya penyakit katarak perlu diperluaskan ke kawasan luar bandar, khususnya di rumah panjang dan kampung di pedalaman, khususnya di bahagian Bintulu. Datuk Seri Tiong King Sing berkata ia bagi memberi pemahaman tentang tanda-tanda penyakit katarak dan penjagaan mata selain menggunakan pendekatan mendidik masyarakat. Beliau memberitahu demikian pada program Karnival Katarak di Bintulu. Seramai 32 pesakit termasuk dari Bintulu, Mukah dan Dalat menjalani pembedahan katarak secara percuma pada Karnival 2 hari anjuran Jabatan Oftalmologi Hospital Bintulu. Tambahnya, bagi memudahkan masyarakat di kawasan luar bandar untuk mendapatkan rawatan tanpa perlu ke bandar, beliau bersedia membantu dan menyumbang sebuah kenderaan khusus pada tahun hadapan. Dalam isu berasingan, Datuk Seri Tiong juga memberikan jaminan akan memanjangkan permohonan untuk mendapatkan pakar oftalmologi tambahan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ekoran hanya terdapat seorang sahaja pakar oftalmologi di Hospital Bintulu pada masa ini. Program Karnival Katarak Bintulu antara lain bertujuan mengurangkan kes tertunggak akibat pandemik COVID-19 di samping sebagai usaha memberi pendedahan kepada masyarakat agar sentiasa peka dengan kesihatan terutamanya mata. Kerjasama dan sokongan pihak korporat membolehkan usaha membantu sekolah-sekolah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Samalaju dapat dilakukan dengan lebih berkesan.
Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi yang juga Adun Samalaju menyatakan sokongan yang diberikan syarikat korporat yang beroperasi di kawasan itu amat membantu sekolah yang memerlukan. Menerusi perjumpaan pada awal tahun bersama pentadbir sekolah membolehkan beliau mendapatkan maklumat mengenai prestasi sekolah di samping keperluan sekolah-sekolah berkenaan. Dan mereka setuju yang membantu sekolah itu menaik taraf hostel, asrama pelajar, naik taraf bilik-bilik darjah, naik taraf teachers quarters dan buat begitu juga naik taraf padang dan naik taraf jalan sepanjang 5 km. Menurut Datuk Majang, pada Julai lalu, beliau telah membawa syarikat pertama Ferro Alloys yang beroperasi di Taman Perindustrian Samalaju ke Sekolah Kebangsaan Tegageng di kawasan Suai Samalaju bagi menilai tanggungjawab sosial korporat CSR yang dapat dijalankan di sekolah terbabit. Dan mereka setuju yang membantu sekolah itu menaik taraf hostel, asrama pelajar, naik taraf bilik-bilik darjah, naik taraf teachers quarters dan buat begitu juga naik taraf padang dan naik taraf jalan sepanjang 5 km. Begitu juga menurut beliau di Sekolah Kebangsaan Suai 1, pihak syarikat Wilmar telah membantu menaik taraf asrama dan kuartus guru dengan nilai sumbangan lebih 1.5 juta ringgit. Manakala Sekolah Kebangsaan Desa Lawang yang terletak di kawasan ladang Saim Darby banyak menerima sumbangan daripada syarikat terbabit. Situasi ini menurut Datuk Majang sebagai usaha memastikan perkembangan pendidikan yang baik di kawasan tersebut selaras dengan harapan ibu bapa pelajar. Beliau berkata demikian semasa berucap di program Jalinan Muhibah Majlis Guru Besar MGB Daerah Baram di Pantai Tanjung Batu, Bintulu, Sabtu lalu bersama rombongan 66 orang guru besar dari daerah Baram. Jelajah Mutiara Hijrah 2022, anjuran Majlis Islam Sarawak MIS dan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS semalam melengkapkan program tersebut di Bintulu selepas berada di daerah Belaga. Program bermula di Masjid Darul Makmur, Jepak dengan kayuhan basikal bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Datuk Talib Zulpilip serta masyarakat Islam ke Kampung Muslim Ulu Segan, Jalan Ulus Bauh, Bintulu. Menurut Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Hal Ehwal Saudara Kita MIS Dr. Abdul Jabbar Abdullah, Bintulu yang merupakan lokasi keempat yang memberi sambutan memberansangkan. Alhamdulillah, kita telah bermula dari Limbang, kita telah berjumpa dengan pelbagai suku kaum khususnya yang beragama Islam dan juga turut menyampaikan sumbangan kepada yang layak. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di Bintulu ini saya rasa antara yang paling sambutan yang paling meriah. Program yang diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Muslim Ulu Segan itu dijalankan dengan pelbagai pengisian yang turut dibantu oleh Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, Masjid Asyakirin Bintulu, Masjid Darul Makmur Jepak dan guru-guru Sekolah Kebangsaan Ulu Segan. Selain sesi ceramah dan randau saudara kita bersama pengarah JAIS Ustaz Khalidi Ibrahim, pertandingan memanah, dart, mewarna seisi keluarga dan gubahan buah nanas juga dilaksanakan melibatkan golongan saudara kita dan penduduk setempat. Menurut Dr. Abdul Jabbar, menerusi penganjuran program seumpama itu, pihak MIS dan JAIS dapat mengenal pasti permasalahan dan isu yang dihadapi masyarakat Islam di peringkat akar umbi. Supaya kita dapat tahu apa sebenarnya masalah-masalah mereka, apa sebenarnya isu-isu yang timbul, terutamanya kepada golongan saudara kita yang baru memeluk Islam ni. Kadang-kadang mereka mungkin ada sesetengah masalah, contohnya pengajian untuk memahami agama Islam itu sendiri. Jadi di situ kita boleh tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan untuk memperbaiki amalan agama. Itu yang paling penting.
Sementara itu, pihak Tabung Baitul Mal Sarawak dan Tabung Haji turut membuka kaunter bagi memudahkan orang ramai berurusan. Program yang bermula 6 Ogos lalu di Limbang singgah di beberapa bahagian di Sarawak bakal berakhir di Kota Semerahan pada 21 Ogos ini. Masyarakat di negeri ini khususnya di Limbang diminta agar sentiasa peka dengan penyakit rabies terhadap haiwan peliharaan seperti kucing dan anjing. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad memaklumkan meskipun kes rabies di daerah itu dalam keadaan terkawal, namun perlu sentiasa diberi peringatan untuk keselamatan dan kesihatan semua pihak. Kalau berkaitan dengan kes rabies, kita masih dalam keadaan yang selamat. Cuma kita nak memberi pendedahan kepada masyarakat supaya bersama-sama menjaga terutamanya haiwan peliharaan sendirilah supaya tidak bebas keluar dan juga sentiasa membuat pemeriksaan yang sepatutnya dan juga melaksanakan vaksin rabies terhadap haiwan peliharaan masing-masing terutama sekali anjing dan juga kucing. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri sesi Merdeka Fun Cat Show di Dewan Bunga Raya Limbang. Turut diadakan pada program sama ialah program kesedaran rabies selama 2 hari sehingga hari ini. Usaha YFM Iban RTM Sarawak dalam siri penggambaran menghasilkan rakaman dokumentari meligai mampu merungkai budaya tradisi lama masyarakat Iban dan kehidupan tokoh terkenal iaitu mendiang Tun Jugah Anak Baring. Demikian pandangan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Jefferson Jamil Unyat. Jefferson Jamil Unyat turut memberi galakan kepada YFM Iban untuk terus memainkan peranan menghasilkan dokumentari dalam bahasa Iban mengenai adat budaya kaum Iban dan tempat-tempat bersejarah di Sarawak. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog bersama penduduk di rumah Richard Nangga Entuloh, Merirai Kapit. Pengemaran dokumentari Meligai di Kapit bermula 8 hingga 11 Ogos lalu di lokasi bersejarah iaitu Pekan Kapit sehingga ke rumah Richard Nangga Entuloh, Merirai Kapit yang merupakan tempat lahirnya mendiang Tun Jugah Anak Baring. Dokumentari tersebut akan disiarkan di radio dan Facebook rasmi YFM Iban pada 16 September depan bersempena sambutan Hari Malaysia. Saudara, berita pagi Sarawak edisi Ahad 14 Ogos berakhir di sini. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh, kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia.